scared. All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. Guys, seperti yang korang dah tengok tajuk dekat bawah ni, kita ada di segmen creepy. Dan kali ni, kisah yang Kama akan cerita dekat korang ni sangat-sangat menarik bagi Kama. And it took me for about weeks ya, berminggu-minggu Kama cuba fahamkan cerita ni. Sebab seram seram gila. Dia bukan seram sebab apa tau. Sebab bagi Kama, bila bahasa tu ditranslatekan ke bahasa Inggeris lagi seram. Macam digunakan bahasa demon, demonic, possess, exorcist. Seram tu. Macam kalau kita jin, lepas tu kena rasuk dengan jin ni. Tu macam okey sikit lah. Anyway, cerita yang Kama nak ceritakan korang hari ni agak ekstrim juga. And Kama yakin tak ramai yang tahu tentang kisah ni. Kama tak tahulah korang sezaman Kama ke tak. Tapi waktu Kama kecil-kecil dulu kan, zaman di mana YouTube tu belum berkembang lagi. Tapi waktu tu macam YouTube tengah famous lah pasal Scary Maze Game. Scary Maze Game. Macam tu lah. So kalau korang ingat game tu, komen kat bawah supaya Kama tahu kita ni satu zaman waktu tu. Tapi minta maaf lah, Kama tahu ada yang tak tahu pasal game tu atau tak lalui zaman tu kan. Jadi korang kena tengok juga video tu. I'm so sorry, Kama beritahu awal, dia adalah jump scare alert. And kalau siapa yang dah pernah tengok and tak nak tengok lagi game tu, korang boleh lajukan. Here we go. Scary game ni. Okay, here we go. So, korang nampak tak hantu yang last kali tu kan? Korang pernah tengok tak cerita sebenar dia? Hantu tu adalah daripada cerita filem The Exorcist 1973. Dan sebenarnya korang, filem The Exorcist 1973 tu terinspirasi daripada kisah sebenar based on true events, macam cerita The Conjuring tu. So macam biasa, sebelum kita membongkar cerita dia, kita baca doa dulu guys. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, filem The Exorcist 1973, nama pun 1973, sekarang dah 2021, memang cerita tu dah lama sangat. And waktu benda tu viral, yang Scary Maze Game tu kan, sebenarnya Kama pun tanya-tanya juga tau, hantu yang last kali keluar tu sebenarnya cerita apa? Sebab dah sah-sah lah macam hantu tu daripada cerita, sebab hantu tu viral tau pada ketika itu. Dan Kama tak tahu pula rupa-rupanya ada filem. So The Exorcist tu maksud dia pengusiran setan, okay, ataupun upacara menghalau hantu lah. And cerita ni sebenarnya masuk wayang tau dekat US. Dan pada ketika itu 1973 itu, cerita tu ataupun filem itu sangat-sangat popular. Filem horror yang sangat-sangat seram bagi dorang waktu tu. Sebab scene-scene seram yang ada dalam filem tu sangat-sangat mengerikan. Dan Kama yakin kalau korang tengok lagi sekali cerita tu pada zaman ini, mungkin korang akan rasa juga keseraman tu. Sebab Kama tak tengok cerita tu, Kama hanya tengok klip-klip dia sahaja dah cukup buat bulu roma naik. Antara scene-scene dia yang buatkan orang tak lupa daripada cerita tu, antara scene seram dia adalah bila budak perempuan tu kerasukan sampai kepala dia terpusing ke belakang. And ada satu scene yang dia muntah hijau. Dan scene yang budak perempuan tu kerasukan, dia turun tangga sambil
dia punya mulut tu berlumuran darah. Korang tahu tak, masa filem ni dilancarkan kat wayang, ada juga beberapa penonton yang pengsan dan juga kerasukan. Korang bayangkanlah betapa seram ni diorang dengan filem tu waktu tu. So, rupa-rupanya di sebalik filem horror yang sangat-sangat mengerikan tu, rupa-rupanya terinspirasi daripada kisah benar. Tapi kan dalam filem tu budak perempuan yang kena rasuk kan. But dalam true story, mangsa kerasukan tu adalah seorang budak lelaki yang berumur 14 tahun yang bernama Rolando. Dan tak silap kamar, Rolando ni sebenarnya nama samaran untuk kes ini. Sebab nama sebenar dia dirahsiakan atas sebab-sebab tertentu lah. So, kamu akan mulakan dengan kisah budak yang kena rasuk ni, atau kita panggil mangsa kerasukan ni yang bernama Rolando. Rolando ni dia lalui zaman kanak-kanak dia tak sama macam kanak-kanak yang lain tau. Sebab apa kamu cakap macam tu? Sebab dia the only anak yang ada dalam keluarga dia. Maksudnya dia seorang anak tunggal, tak ada adik-beradik lain. Dan mak ayah dia tak begitu harmoni lah, senang cerita. Mungkin kesibukan kerja ke apa tak tahulah. Tapi dalam rumah tu dia tinggal bersama dengan makcik dia sekali. Jadi dia sangat-sangat rapat dengan makcik dia yang bernama Millie. Sehingga satu hari pada tahun 1949, waktu tu umur Rolando ni dalam 14 tahun. Kalau kat Malaysia form 2 lah. Makcik dia Millie telah meninggal dunia. Jadi dia sangat-sangat sedih sebab makcik dia tu lah the only, dia punya kawan, dia punya kakak, dia punya emak, macam paling rapat lah. And makcik dia ni sebenarnya seorang spiritualist. Maksudnya dia mempercayai lah kewujudan alam selepas mati. Dia mempercayai alam roh. Dia mempercayai hubungan antara jasad dengan roh, benda-benda macam tu. Jadi bila dia selalu ceritakan benda-benda ni dekat anak buah dia Roland ni dia jadi macam interested nak tahu. Yelah, jiwa muda kan, masih muda, macam masih nak tahu apa itu kehidupan kan. Jadi dia tertanya-tanya apa jadi selepas kita mati. Jadi makcik dia Millie tu ajar Roland macam mana nak berhubung dengan orang yang dah mati melalui papan Ouija. Korang dengar je papan Ouija tu, korang dah tahu kan benda ni syirik and so on. Sama macam kita main Spirit of the Coin, benda-benda yang memanggil roh-roh apa semua ni lah. Jadi makcik dia ni menghadiahkan papan Ouija tu dekat dia. Lepas tu makcik dia duduk sebelah dia dan mengajar lah macam mana nak guna papan Ouija tu untuk memanggil roh orang yang dah mati. Jadi Roland ni dia terima hadiah papan Ouija tu daripada makcik dia pada tahun 1948, iaitu setahun sebelum makcik dia meninggal dunia. So lepas makcik dia meninggal dunia tu, waktu dia tengah berkabung macam tu kan, dia tiba-tiba teringat lah dekat hadiah yang makcik dia bagi tu. Oh, aku ada papan Ouija. Apa kata aku gunakan papan ni untuk panggil makcik aku. Jadi si Roland ni dia terfikir nak panggil makcik dia yang telah meninggal dunia tu melalui papan Ouija tu. Jadi dia buatlah sama macam apa yang makcik dia ajar sebelum ni. Dia buat main papan Ouija tu, tapi nothing happen. Dia masih tak dapat sign yang roh makcik dia tu sedang berhubung dengan dia. So nothing happen, dia pun tutuplah papan Ouija tu. Dan secara tidak sedar, sebenarnya start daripada dia main papan Ouija tu lah segala-galanya berlaku guys. Benda ni bermula bila family dia, mak ayah dia dalam rumah tu start notice bunyi-bunyi pelik yang berlaku dari rumah dia. First kali dia dengar bunyi cakar-cakar daripada dinding. Cakar-cakar macam gesiran. Lepas tu dia dengar daripada ceiling. And then dia dengar macam ada orang yang tengah berjalan atas ceiling. Tapi waktu tu parents Roland ni dia cuma syak yang itu hanya tikus. Jadi dia panggil lah orang yang menghalau tikus ni kan. So diorang ni pun sembuh lah dalam satu rumah tu. And then nothing come out. Tak ada benda yang keluar pun. Tikus pun tak keluar. So dari situ dah pelik lah. Bunyi apa daripada dinding. Dia macam dari dalam dinding tau bunyi cakar-cakar tu. Dan ada juga satu kejadian di mana dia gantung frame. Ada frame dekat tangga rumah diorang tu. Ada satu frame dia letak gambar Jesus lah. And frame tu terjatuh sendiri. Kemudian benda tu tak habis sampai situ je guys. Gangguan ni mula jadi lebih pelik bila cadar dengan selimut anak dia Roland tu tercabik-cabik tu. Macam
dikoyakkan sendiri. Sampai satu malam ni tiba-tiba Roland tengah tidur, katil yang Roland tengah duduk tu bergegar sendiri, macam kena goncang sendiri tau. Dengan satu daya yang sangat kuat, daya yang tidak dapat dilihat. Lepas tu anak dia terkejut lah, menjerit kan, "Mami, Mami!" Dia jerit-jerit sampai mak dia datang pergi kat bilik anak dia nak tengok apa yang berlaku. Mak dia buka pintu dengan mak dia sekali menyaksikan kejadian tu. Selalunya kita tengok filem, mak dia datang je tengok benda normal kan, tak jadi apa-apa kan. Tapi waktu mak dia ni datang, memang mak dia menyaksikan katil anak dia tu bergoncang dengan sendiri. Esoknya mak dia bawa anak dia pergi jumpa doktor dan juga psikiatris. Dan kedua-dua pakar itu cakap yang anak dia sebenarnya stres. Stres dengan family dan semua benda tu sebenarnya imajinasi. Jadi sebulan selepas kematian makcik dia, gangguan-gangguan pelik ni jadi semakin teruk dekat rumah tu. Dekat badan Roland ni dah start ada torehan perkataan tau. Ada tulisan dan tulisan tu macam kena toreh. Bukan dengan pensel ke dengan pen, kena toreh dengan kuku. Disebabkan ini kisah lama kan, gambar-gambar sebenar pun tak ada lagi. Sebab waktu tu 1949 sangat-sangat lama, tak ada gambar bukti, tak ada video bukti. And cerita pun dah mula tersebar dengan banyak versi. Jadi kamu cerita je lah. Ada yang kata tulisan tu dia tulis death, mati, dan juga bad, evil. Macam perkataan-perkataan yang macam tu lah. Yang pastinya ada torehan tulisan dekat badan Roland ni. So waktu ni parents Roland ni dah sangat-sangat geram dengan benda tu. Macam dia tak faham kan, kau ni wujud ke tak, apa benda sebenarnya yang berlaku dekat anak aku ni. Sebab dia orang tak boleh nampak kan benda tu. So diorang dah geram sangat. Diorang ambil papan Ouija kepunyaan anak dia tu, diorang main, diorang nak panggil roh makcik Roland ni. Tapi bukannya makcik Roland yang datang, sebaliknya benda lain. Diorang memanggil benda lain. Lepas tu mak dia dah geram sangat, mak dia kata, "Prove that you are real." Dia suruh benda tu buktikan yang kau sebenarnya wujud. Sekali mak dia cakap macam tu je, terus ada satu kerusi dekat ruang tamu tu tercampak sendiri macam tu tau. Lepas tu semua orang dah takut. Esok paginya tu tengok-tengok kaki Roland membengkak teruk, macam terbakar pun ada. Start daripada situ, mak dia macam terfikir, betul lah, ini ada unsur-unsur demonik. Mak dia macam dah start percayalah dengan iblis apa semua ni kan. Sebab setiap kali pergi check dekat doktor, dekat psikiatris apa semua kata Roland ni stres lah apalah. Mak dia macam tak boleh relate benda tu sebab mak dia sendiri menyaksikan kejadian-kejadian gangguan-gangguan pelik tu. Kan sampai ada luka lah apa semua tu kan. Doktor kata itu sebenarnya Roland stres. And torehan-torehan apa semua tu semua Roland sendiri yang buat. So disebabkan pakar-pakar tak percaya benda-benda macam ni, mak dia ni decide untuk panggil paderi. So bermula dari sinilah The Exorcist ataupun upacara menghalau setan bermula. Mula-mula dia panggil lah paderi. Macam paderi macam kenalan rapat dia macam tu kan. Lepas tu paderi tu tengok badan tulisan yang ada dekat badan anak dia Roland tu. Terus paderi tu berubah reaksi muka. Dia cakap, awak kena jumpa paderi dekat church. Sebab dia tengok tu macam tak mampu nak lawan macam tu. And then things get worse dekat Roland. Mak bapak dia memang dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia pun panggil lah paderi yang lain. And then seorang paderi ni dia macam yakin yang sebenarnya Roland ni dia bukan kena rasuk. Dia stres dengan family. So paderi tu kata, apa kata kita doa sama-sama supaya Roland ni dah tak stres dengan family dia. Dan kita tengok apa yang berlaku selepas tu. So diorang pun mulakanlah bacaan doa dalam agama diorang. Baru mulakan beberapa ayat, Roland dah start menjerit-jerit cakap sakit dekat dada dia. Sekali diorang buka lah baju Roland kan sebab dia kata sakit dekat sini. Tengok-tengok ada banyak cakaran darah dekat dia punya dada. Lepas tu paderi dekat situ baca lagi kuat lah daripada pukul 11 malam sampai 6 pagi. Barulah Roland ni dia macam tenang sikit, dia tidur akhirnya. And then paderi tu pun balik and then diorang terfikir, betul lah,
memang ada unsur-unsur demonik. Memang sah ni iblis, kerja iblis dia kata. So, esoknya diorang decide untuk mulakan upacara pengusiran setan ataupun perform exorcism. So, bermulalah hari pertama. Hari pertama diorang perform exorcism tu agak meracau tau. Everything teruk sangat. Sampaikan suara, perangai, muka si Roland ni dah tak sama dengan umur dia. Umur dia yang masih muda 14 tahun tu. Masuk hari kedua, keadaan agak tenang, macam everything calm. So, diorang fikir, berjayalah kita punya pengusiran semalam, upacara semalam. So, diorang rasa hari pertama tu dah berjalan lancar lah. Elok je pada hari tu balik, si Roland tu terus menjerit sekuat hati dia. Satu rumah tu full dengan dia punya jeritan saja. And menurut mak dia, Roland menjerit berjam-jam tak henti. So, hari ketiga, Padri tu datang balik. Kali ni mak ayah Roland terpaksa pegang tangan Roland kuat tau. Diorang sekali tolong sama-sama dengan Padri tu pegang tangan anak dia kuat-kuat. Dan dalam 4 jam upacara tu berlangsung, tiba-tiba Roland dia kata dia rasa macam nak muntah. And then dia suruh bukakan tingkap. So waktu ni nampak macam Roland tu dah sedar tau, kembali ke asal dia, ke diri dia. Nampak macam dia dah normal. So mak ayah dia macam lega lah bukakan tingkap untuk anak dia. And then padri-padri tu pun dah mula melutut rasa lega sebab penat kan buat benda ni kan. Lepas tu padri-padri tu pun balik, macam diorang bersyukur lah yang si Roland tu dah back to normal. Kemudian 2 pagi guys, pukul 2 pagi, Roland ni dia menjerit balik macam kena histeria. Lepas tu time ni memang padri-padri tu dah balik lah. So mak dia terus call kan, kata anak dia meracau balik ni kan. Lepas tu pukul 3 pagi padri tu datang balik and baca-bacalah dia punya doa semua kan. And benda tu menjerit-jerit dekat padri tu sambil memaki hamun padri-padri tu dengan kata-kata kesat. Sampai pukul 4 pagi akhirnya Roland tertidur. So, masuk hari keempat, pintu-pintu dalam rumah tu start diketuk sendiri tau. Macam ada orang ketuk tapi tak ada orang yang ketuk. Campur pula dengan bunyi Roland ni menjerit-jerit. Memang haru biru lah time tu. So waktu tu dah pukul 9 malam and then barulah padri tu sampai ke rumah Roland. Diorang mulakan upacara tu tapi kali ni Roland makin teruk. Makin lagi teruk daripada sebelum-sebelum ni. And then waktu tu sebenarnya padri tu macam dah tak tahan tau. Dia suggestkan dekat mak Roland ni supaya bawa Roland ni ke tempat lain. Ke tempat orang yang boleh perform exorcism ni dengan lebih baik. Dan dinasihatkan supaya mak dia ni jauh daripada Roland. And tak tahulah daripada segi saintifik ke segi rohani ke, apa kena mengena kan, apa kaitannya bila anak kena rasuk, kena jauhkan daripada mak dia. Jadi Roland ni ditempatkan ke hospital. So bila sampai ke hospital, baru 1 malam dekat hospital tu dia dah buat hal guys. Dia behave dengan sangat-sangat, dia punya behaviour memang buatkan orang-orang lain terganggu lah. Jadi dia ditempatkan ke private room dekat private floor. Maksudnya dekat satu tingkat tu hanya ada bilik dia sahaja. Dan bilik dia tu ada dekat psychiatric ward. Tadi hari keempat kan? Sekarang hari kelima sehingga hari ke-17, 2 orang padri tadi tu dia datang balik lah. Dia nak visit si Roland ni dengan bantuan lagi seorang padri. So sekarang dah ada 3 padri. Jadi padri yang baru ni, dia macam banyaklah comfortkan Roland ni. Macam bila Roland ni tengah back to diri dia, sebab Roland ni dia tak adalah 24 jam dirasuki tau. Kadang-kadang dia ada masa yang dia jadi diri dia back to normal. Tapi most of the time memang badan dia dikuasai oleh iblis-iblis tu. So bila ada je masa yang Roland tu sedar diri, time tu lah padri yang baru ni dia tolong Roland ni untuk kuatkan semangat dia balik and macam kuatkan balik jiwa dia. Sebab benda ni pun dia berkait juga bila kita kena rasuk and kita kena
get together dengan diri kita. Kalau macam dalam segi agama Islam, kita ada hak, kita doa dekat Allah, aku tak izinkan makhluk ni untuk gunakan badan aku, macam itulah. So waktu paderi-paderi ni dia melawat Roland dekat dalam ward psychiatric tu, dia bagilah satu air suci dalam botol kaca ni tau. So dia letaklah air suci tu dekat atas meja dekat situ. Meja tu macam meja kecil laci, sebab air suci tu dia kata benda tu tak suka dengan air tu, benda tu boleh panas dengan air tu. Beberapa saat selepas dia letak air suci tu dekat atas meja tu, air suci tu terus terhempas ke dinding dan pecah. Lepas tu upacara tu berlangsung sekali lagi. Roland dia dah start jadi benda tu, maki-maki paderi dengan kata-kata kesat, dan dia kata dekat paderi tu, mak aku kirim salam dari neraka. Lepas tu dia gelak. Tak adalah kirim salam, dia macam kata my mom say hello from hell. Dan malam ni lah start yang paling teruk tau. Tiga-tiga paderi tu sebenarnya dah tak kuat lagi nak pegang dia. Dan time ni lah guys, dia menjerit, Roland tu dia menjerit-jerit sampai paderi-paderi tu terdengar 2-3 suara tau daripada badan dia. Macam seolah-olah bukan satu demon je yang ada dalam badan Roland tu, tapi banyak. Dia menjerit-jerit tu sampailah dia termuntah satu cecair yang sangat-sangat busuk. Dan kamu rasa cecair tu yang dimuntahkan tu lah yang dalam filem The Exorcist 1971 tu, 1973 tu, ada scene yang dia muntah hijau. Mungkin nak menggambarkan muntah busuk tu kot. Lepas dia muntah tu, Roland kata, paderi sakitkan tangan saya sakit, paderi buat, cakap kan. Lepas tu, paderi tu pun slow-slow lah lepaskan tangan. Elok je paderi tu lepaskan tangan, dia terus tumbuk paderi yang baru tu. Dia tumbuk memang patah hidung paderi tu. Upacara masih diteruskan dan Roland semakin mengganas. Kadang-kadang sampai Roland ni terkencing sendiri tau, sebab tak dapat nak kawal dah badan dia. And then barang-barang tercampak sendiri. Nampaklah benda tu macam marah kan, macam tu. Sampailah hari ke-18, Roland dia minta pen dan kertas. Lepas tu dia tulis, aku sebenarnya syaitan. I am the devil himself. Dan dalam masa 10 hari, aku akan bagi petanda. Lepas tu dia terus jerit. Lepas tu diorang tengok-tengok, ada tanda pangkah dekat dada Roland. Seterusnya hari ke-19, paderi tu dia minta izin Roland untuk masukkan Roland ni ke dalam agama Kristian. Lepas tu Roland tu membenarkan lah untuk dia masuk Kristian. So mulalah upacara tu. Dia pun startlah sembuh air apa semua. Dia pun startlah sembuh air kat kepala Roland apa semua, sebab nak bagi Roland ni masuk agama Kristian tu. And then waktu tu Roland macam diam je tau. 10 minit lepas tu dia mengganas balik. Dia maki-maki orang-orang yang ada dekat situ. So hari yang ke-20 sehingga 26 macam tu telah Roland menjerit-jerit, macam badan dia tu memang dah dikuasai dengan benda-benda tu tau. Dan hari yang ke-27, ada satu perkataan baru yang muncul daripada dada dia, iaitu exit, yang bermaksud keluar. Lepas tu paderi tu terus mulakan upacara tu, and then benda tu boleh cakap apa tau? Kau sepatutnya sebut perkataan ni, tapi kau tak pernah sebut. You need to say one more word, but you never say it. Jadi malam tu paderi-paderi ni dia macam pening tau, tengah memikirkan apa maksud benda tu. Apa benda yang dia cakap ni? Fikir rupanya baru tersedar ada salah seorang paderi dekat situ. Bila dia baca benda-benda tu kan, dia baca daripada kitab agama dia tu, dia lupa nak sebut satu perkataan ni, iaitu Lord, yang bermaksud Tuhan. So masuk hari yang ke-28, iaitu final day, hari yang terakhir dalam upacara exorcism ni. Malam tu suasana agak berlainan tau. Hujan, sejuk, dan waktu dekat parking lot lagi, paderi tu dah nampak cahaya lampu dalam bilik Roland ni berkelip-kelip tau.
And then diorang pun pergilah dekat front desk nak check in, nak masuk kat bilik Roland. Sekali tengok pekerja dekat situ, dia menangis-nangis tau. Dia menangis-nangis cuba nak explain betapa dia takutnya dengan kejadian dalam bilik Roland tu. Lepas tu diorang pun bergegas lah pergi ke bilik Roland. Masa nak menuju ke bilik Roland tu, diorang terbau bau sulfurik yang sangat-sangat kuat. And then diorang buka, Roland terus maki-maki Paderi tu, menjerit-jerit macam kena histeria. Dan dia cakap bahasa Latin. First time diorang ni dengar yang Roland ni cakap bahasa Latin. Dia tak pernah cakap bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris tau. Lepas tu Paderi tu terus cakap, "Show yourself." And then benda tu, dia pegang vest purple Paderi tu. Vest tu hancur jadi benang. Vest tu terus hancur guys. Hancur jadi benang. Lepas tu Paderi tu dah start jadi takut tau. Macam dia rasa nervous, gementar. Jadi diorang lagi kuat baca doa. Bila diorang kuat lagi baca doa, Roland jadi lagi marah tau. Tu kan ward secretary kan. So memang tangan dia tu kena ikat lah dekat katil tu. Sampai dia marah tu, dia boleh lepaskan dia punya ikatan kat katil tu. Dan diri dia terangkat sendiri dekat katil. And diorang pun terus ke upacara tu dengan bacaan doa lah, simbah air suci tu dan sebagainya. Dan time dia terangkat tu, Roland yang betul-betul sebab diorang interview lepas habis semua ni kan. Roland kata waktu tu dia ternampak setan dan juga malaikat tengah berperang. Macam dia nampak benda tu tengah berlawan. And a few after tu, tiba-tiba dia sedar. Macam dia dah dapat lah diri dia dah dapat badan dia sendiri. Jadi selama 28 hari upacara pengusiran setan tu telah menjadi satu rekod. Dan benda tu dah tersebar. Start daripada situlah cerita dia ni tersebar dekat situ. Dan orang mula datang interview dan sebagainya. Tapi benda ni jadi satu case sebab reason di sebalik benda-benda ni terjadi tak masuk akal. Orang-orang macam susah nak terima lah kalau cakap pasal demon lah, angel lah. Orang macam tak dapat. Macam kalau dekat mahkamah tu, diorang tak boleh terima benda tu. Sebab itulah wujudnya case exorcism St. Louis. Kemudian ada orang buat novel. Dia interview orang-orang ni, interview paderi-paderi, interview mak ayah Roland ni. And dia buat novel yang bertajuk The Exorcist 1971 oleh William Peter. Dan daripada novel ni lah diadaptasi ke filem seram dengan tajuk yang sama, tapi pada tahun 1973. Dan kes ni juga mengilhami satu lagi filem yang bertajuk The Possessed 2000. Waktu tu Kamal lahir. Dan ada juga satu dokumentari yang terinspirasi daripada kes ni yang bertajuk The Grip of Evil. And ada juga satu lagi filem dokumentari terinspirasi juga daripada kes ini. Tajuk dia The Haunted Boy, The Secret Diary of the Exorcist 2010. Memang cerita ni bertahun-tahun dia punya popular tu. So itulah dia guys. Agak-agaknya lepas Kamal ceritakan cerita sebenar dia ni, korang nak tengok tak cerita The Exorcist 1973 tu, yang hantu terkejut dekat game tadi tu? Kamal rasa macam nak tengok, tapi lepas Kamal tengok scene dia, Allahu, takut terbawa mimpi pula. So itulah dia guys kisah untuk hari ni. Thank you juga yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.